من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala diberi kebolehan, keupayaan, kekuatan daripada Allah untuk kita datang ke rumahnya yang mulia ini. Tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak mampu. Berbanding setengah daripada setengah orang yang masih lagi sihat, yang berada di luar, bukan kerana kesihatan badan, kemampuan datang, tapi pilihan dan kekuatan khusus yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi kita kena syukur bila mana kita boleh datang ke rumahnya yang mulia ini, duduk dalam masjid, solat berjemaah, duduk dalam masjid, duduk dalam kuliah. Ini nikmat besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Beberapa tempat saya cerita benda yang sama. Nikmat ini nikmat besar yang kita kena rasa besar. Dan kita rasa syukur dengan nikmat ni. Nikmat makan, minum, rumah kediaman, pakaian, kenderaan Allah umum bagi yang beriman mau tidak beriman, Allah bagi. Yang baik Allah bagi, yang hak skema tu pun bagi lagi banyak daripada kita. Nikmat makan, minum, rumah kediaman, pakaian, kenderaan ini Allah boleh tarik. Dulu kita boleh makan dengan selesa, tapi sekarang ni nikmat itu telah ditarik bila mencecah umur 70-an, 60-an, 70-an. Hari Minggu lepas anak-anak balik bercuti, datang balik ke rumah, singgah di kedai-kedai beli makanan kegemaran kita. Menantu ni beli, anak ni beli, kumpul datang hari Minggu balik. Namun makanan yang dihidangkan, makanan tu memang sedap. Anak cucu makan elok semua. Tapi kita rasa tak sedap sebab taste ini telah ditarik balik. Deria rasa telah ditarik oleh Allah SWT. Meskipun kita boleh makan, tapi kita tidak lagi kelazatannya kita rasa. Ditarik oleh Allah SWT. Ada orang tidak ada makanan. Dia berkemampuan untuk makan setengah-setengah negara dalam keadaan kancah perang. Tidak ada makanan yang cukup. Mengharapkan bantuan daripada luar. Mereka boleh makan, tapi tidak ada makanan untuk makan. Ada orang rumah dia penuh dengan makanan, peti ais penuh dengan makanan. Dia pun tak boleh makan kerana penyakit yang ada pada dia. 3 serangkai. Jadi yang ni nikmat-nikmat ini Allah boleh tarik bila-bila masa. Mau tidak mau, kadang-kadang Allah telah tarik. Nikmat pendengaran pun begitu. Dulu kita boleh dengar clear, elok. Umur 30-an, 40-an, 50-an. Mencecah 70-an kita tak apa nak dengar. Rumah kita kat dapur panggil, ajak kita makan. Abang main makan, kita duduk kat anjung depan. Abang main makan, kita pergilah dulu. Mainlah makan, pergilah dulu. Rumah kata pergi mana? Pergi pekan. Bukan pergi pekan, main makan. Kita dah hilang dah punya ni pendengaran. Penglihatan kita pun dah kabur. Pak mentua saya sebelum meninggal, dia pun dah kabur penglihatan. Dan dia tak kenal yang mana cucu pertama anak sulung dia, dia tak kenal dah dengan cucu yang nombor 3, nombor 4. Tak tahu yang mana satu.
Anak siapa Tak tahu, ingatkan anak jiran sebelah. Anak kita beritahu. Oh, minta maaf tu tak perasan. Mata dah tadi tarik nikmat. Jadi nikmat ni tuan-tuan Allah Ta'ala tarik. Dan nilai nikmat ini dah tidak bernilai di sisi kita. Tak ada bila kita telah berumur. Kalau anak-anak hari jadi kita bagi X70 proton, kita pun dah tak mahu pakai. Tekan minyak pun dah tak larat. Kaki dah kena gout. Tak boleh. Tak ada nilai. Satu budak muda yang semayang sebelah kita tadi, meskipun dia pakai seluar jin, pakai t-shirt, nilai semayang dia tu besar kerana tarikan maksiat ada. Dia boleh tak datang kerana dia kemampuan untuk buat maksiat, berada, lepak, minum, budak-budak perempuan, macam-macam dia boleh buat. Tapi dia boleh tinggal benda tu datang. Nilai dia besar daripada kita. Kita dunia dah terajang dah. Dunia dah terajang kita. Tak ada nilai. Kereta tinggal kunci gantung nak bawa pun dah tak larat. Tak ada nilai. Kat mana nilai kita ni? Nilai ibadat kita tu kat mana? Dekat tua kita kerana uban kita yang tumbuh. Inilah nilai. Allah Ta'ala pandang kesian. Pandang kesian dengan kita dan bagi ganjaran pada kita ketika muda kita beribadat. Sehingga kita tua. Sama Allah akan bagi. Ibadat dan sampai tua kita tak mampu bagi kerana kita istiqamah amal daripada muda sampai tua. Yang tu kita harap. Dan nilai yang paling besar bila kita dapat datang ke masjid yang penuh dengan rahmat. Yang inilah nilai besar. Dan inilah nikmat yang paling besar. Nikmat-nikmat illa ma akalta fa'afnaita, kamu makan pun dah binasa. Awal labista fa'ablaita, pakaian yang pakai pun dah lusuh. Yang nilai yang ada tinggal adalah nilai amalan ini. Dan ini membawa kita perkiraan di hari akhirat. Dengan tasbih, dengan pujian pada Allah. Dengan lafaz Alhamdulillah itu lebih tinggi satu orang dalam syurga. Cemburu dengan yang lain. Hanya lebih satu tasbih sahaja. Satu pujian pada Allah. Maknanya yang ni membawa kita kepada hari akhirat. Sebab tu kita boleh datang ni. Untuk syukur nikmat ini bagaimana? Kita kena lafaz Alhamdulillah dan kita kena tambah amalan. Syukur atas nikmat harta, sedekahkan harta selain dapat lafaz Alhamdulillah. Syukur nikmat makan, kita lafaz Alhamdulillah dan kita beri orang lain dengan makanan. Wa ta'amat ta'am, memberi orang lain dengan makanan. Itu tanda syukur. Syukur dalam ibadat ni kena tambah ibadat. Nabi semayang sepanjang-panjang malam. Wa idza raka'a fa baqa wa idza sajada fa baqa. Ketika Nabi rukuk Nabi menangis, ketika Nabi sujud Nabi menangis. Aisyah ada sebelah Aisyah kata limadza tabki ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma bi dzambika wa ma ta'akhkhar. Sebab apa kamu menangis ya Rasulullah sedangkan diampunkan dosa kamu dulu, sekarang dan akan datang. Nabi jawab ringkas, afalam akuna abdan syakura, tidakkah aku jadi hamba yang bersyukur? Rupanya ibadat yang kita bangun semayang malam tu, tasbih tahmid yang kita baca, Quran yang kita baca tu, itu hanya tanda syukur pada Allah SWT. Tanda syukur. Tanda syukur. Maka Allah akan bagi lebih. Sebab tu kena syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah. Satu orang Bani Israel miskin. Dia pakai kain menutup antara pusat dan lutut. Tak ada benda lain. Dia jumpa pada Musa. Wahai Musa, aku nak jadi kaya. Kamu jumpa Allah tak? Kamu tanya Allah. Kamu kalamullah. Kamu Musa kalamullah. Kamu boleh cakap dengan Allah. Kamu tanya Allah. Aku nak jadi kaya. Macam mana aku nak buat? Musa tanya Allah. Wahai Allah, si bulan ni dia nak jadi kaya. Macam mana? Allah bagi tahu pada Musa. Suruh dia bersyukur. Si miskin yang kain selai hanya sedekah kat pinggang ni, selai pinggang ni daripada pusat dan lutut tu, dia kata macam ni pun nak syukur kah? Macam ni nak syukur kah? Tiba-tiba datang angin kuat, terbangkan kain dia, langsung tidak ada apa-apa nak tutup.
Satu orang yang berharta tapi sederhana, tawaduk dan rendah diri. Dia bawa keranjang, dia kutip batu untuk urusan keluarga, untuk buat rumah dia tu kutip batu sendiri walaupun dia orang kaya. Kerana sifat tawaduk dia. Dia bawa keranjang dia. Dia jumpa Musa. Dia kata, Musa, kau tanya Allah SWT, aku nak jadi miskin. Macam mana cara aku nak jadi miskin? Musa pun dengan dua gelagat manusia ni, sampai sekarang pun macam tu jugalah. Musa tanya, ya Allah, sipulan-sipulan orang kaya ni nak jadi miskin. Allah Ta'ala kata, jangan bersyukur. Bagitahu kepada hamba ku, kamu dia akan jadi miskin. Bila Musa cakap, kamu jangan bersyukur, kamu akan jadi miskin. Dia kata, mana mungkin aku tak syukur? Allah dah bagi kepada aku berbagai-bagai nikmat. Aku tidak akan tidak bersyukur. Pasti aku akan bersyukur dan sentiasa bersyukur pada Allah. Bila dia sebut lafaz begitu, keranjang yang ada batu-batu itu bertukar menjadi ketul-ketul emas. Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Kemudian satu keluarga miskin, mereka hidup miskin. Jumpa Musa, wahai Musa, kami minta Allah Ta'ala jadi kami kaya. Tolong tanya Allah SWT, kami nak kaya. Allah Ta'ala kata, bagi tahu kepada dua laki bini ni, mereka akan jadi kaya setahun sahaja. Tahun seterusnya mereka akan jadi miskin. Macam biasa. Mereka kata setuju. Dan Allah jadi kaya. Kaya. Spontan Allah datangkan harta untuk mereka. Mereka jadi kaya. Maka si suami kata kepada isteri dia, tahun depan kita akan jadi miskin. Macam mana kita nak buat dengan harta kita? Isteri dia bagi cadangan. Baik, abang, kalau begini kita sedekahkan harta kita kepada fakir miskin. Karena tahun depan kita tidak ada lagi harta untuk kita sedekah kepada fakir miskin. Mereka pun sedekah. Lagi tambah. Lagi sedekah, lagi tambah, lagi sedekah. Mereka asyik sedekah. Sedekah. Sehingga masuk tahun seterusnya. Mereka tak sedar telah masuk tahun yang seterusnya. Mereka terus sedekah macam biasa. Musa heran. Allah tidak pernah memungkiri janji. Tapi untuk ni mengapa Allah jadikan mereka tidak miskin, tetap kaya? Masuk tahun yang seterusnya. Maka Musa tanya Allah, wahai Allah, mengapa mereka tidak jadi miskin? Kau janji kepada mereka jadi miskin. Allah kata, bagaimana aku nak jadi miskin? Karena mereka mengambil sifat aku, memberi makan pada orang, sedekah pada orang lain. Maka aku akan tambahkan rezeki aku pada dia. Dan bila Musa tanya kepada mereka, kamu tak tahukah ini tahun dan dengan bersedekah pada orang. Jadi bila mana kita sedekah harta, tambah rezeki untuk kita. Begitu dengan amal. Allah akan tambah amal. Bila mana kita ajak orang lain kepada amal, Allah akan bantu kita. Pada saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita duduk ujung, tuan-tuan, kemelut politik yang ada sekarang. Minta maaf, saya bukan orang politik dan bukan saya nak sentuh politik, tapi nak sentuh kita sebagai orang. Kita cinta pada negara kita. Hubbul watan syu'batun minal iman, walaupun hadis ni dhaif. Kat depan tu selawat 1000 kali, hadis tu pun kategori dhaif. Nabi duduk di Madinah, teringat bumi negeri Mekah. Omar duduk di Madinah, teringat negeri Mekah. Itu tempat kelahiran. Tanah tempah darah mereka. Omar naik unta dia, pergi dekat kawasan Padang Ragut, dekat Mekah. Menangis Omar, teringat zaman silam dia. Di sinilah aku memelihara kambing-kambing aku. Aku tidak pandai jaga kambing-kambing. Sekarang Allah Ta'ala bagi aku memelihara ribuan manusia, negara-negara aku perintah. Dia balik ke Mekah, tempat kelahiran mereka. Hubbul watan, cinta kepada tempat kelahiran kita. Ini bumi kita. Dan kita tak mau apa-apa berlaku pada bumi kita, negeri kita. Orang politik dengan politik kita yang orang rakyat jelata struggle dengan SOP-nya, dengan ibadat, dengan cara kita begini, lepas tu dengan kedai ditutup, dengan macam-macam lagi. Yang terputus keperluan kehidupan, jual berbagai-bagai. Semalam 2 hari lepas saya pergi KL semata-mata pergi tu sampai ziarah anak saya, pergi beli kek kawan jual. Bukan nak makan kek, Senawang pun banyak kek. Beli kerana kesian, mereka terputus keperluan kerana keadaan sekarang.
Orang politik mereka kaya raya, duit banyak. Mereka ada duit nak kuasa, ada kuasa nak duit. Minta maaf, semua begitu. Kita macam mana yang duduk kat sini? Dengan pandemik yang ada kat kita. Kalau kluster dulu cari sampai lubang cacing, ambil gambar keluar TV. Tapi yang ni tidak ada kluster lagi. Tuan-tuan, ini keadaan yang berlaku. Dengan kawan ni yang ini, yang begini, yang pergi jumpa agung, begini. Macam-macam. Tuan-tuan, kekuatan ada pada kita di atas doa-doa kita. Di atas doa-doa kita. Gunakan doa ni untuk kita doa supaya Allah pelihara bumi tempat kelahiran kita ni. Dulu waktu saya pergi luar negara, saya teringat dekat mak saya sebelum kahwin. Selepas kahwin saya teringat isteri dan mak saya. Lepas saya ada anak, saya ingat mak saya, sangat isteri dan anak saya. Anak lebih kadang-kadang. Bila semua dah ada sekarang, saya balik baru ni, saya duduk luar negara. Saya teringat negara tumpah darahku ketika mencecah umur 60-an ni. Hampirlah, tadi belum lagi 60. Teringat bumi tempat kelahiran kita. Dan kita tak nak orang menggugat bumi kita. Tuan-tuan, dia letak di atas doa-doa kita. Bukan polling system yang kita buat. Itu sistem, bukan sistem kita. Tetapi doa-doa kita. Gunakan kekuatan doa ini. Kalau Musa gunakan kekuatan doa. Kalau Nuh gunakan kekuatan doa. Musa tidak ada apa di sisi dia. Firaun ada tentera yang beratus ribu. Dengan senjata-senjata canggih. Dengan kenderaan kereta kuda yang hebat. Dengan berbagai-bagai kehebatan. Dengan baju besi dan sebagainya. Musa hanya keseorangan dibantu oleh Harun. Tapi Musa bergantung kepada Allah. Bergantung pada Allah. Saya beritahu tuan-tuan. Kekuatan doa Musa dan bergantung pada Allah. Apa Allah telah kata? Musa dengan Harun takut. Inna nakhafa, wahai Allah kami takut nak jumpa Firaun dengan kerajaannya hebat, dengan kota-kotanya hebat, dengan sping piramid yang ada hebat, dengan tentera-tentera yang canggih, dengan ahli sihir dia yang hebat. Musa takut dengan Harun. Kata Allah, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama dengan kamu berdua. Asma'u aku dengar, wa ara aku lihat. Kembali balik pada Allah. Ini yang ada kat kita. Saya bukan suruh tuan-tuan benci politik. Bukan. Benci ahli politik. Bukan. Nabi pun tidak benci Abu Lahab. Nabi pun tidak benci musuh-musuh dia, Utbah, Utaibah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal. Nabi angkat tangan doa hidayat untuk mereka. Itu kita, bukan doa kehancuran. Tapi gunakan kekuatan doa yang ada pada kita. Allah telah kata, innani ma'akum, aku bersama dengan kamu berdua. Asma'u wa ara, aku dengar dan lihat. Jangan takut. Gunakan yang ni. Musa angkat tangan berdoa pada Allah. Apa kata Musa? Mukadimah malam ni, sebelum kita baca Barul Mazi. Kata Musa, ayu sa'ati ad'uka ya Rabbi. Wahai Tuhan, ayu sa'ati, waktu yang macam mana ad'uka ya Rabbi fastajiba li fiha. Waktu yang macam mana yang aku akan doa pada engkau, yang kau kabulkan doa aku, isi doa aku. Fastajibu bali fiha. Ayu sa'ata, ayu tausah. Waktu yang macam mana wahai Allah? Musa tanya pada Allah. Qala, berkata Allah SWT pada Musa, anta abdi wa ana rabbuka. Kau Tuhan hamba aku Tuhan engkau. Aku ni Tuhan engkau, engkau Tuhan hamba aku. Famata da'autani astajib. Bila masa saja kamu berdoa, aku akan kabulkan. Bila masa saja kamu berdoa, aku akan kabulkan. Doalah pada Allah, Allah kabul. Hasan Basri jumpa satu orang ulama sakit dan nak sihat, dah sakit pergi ziarah. Hasan Basri kata, wahai Tuan, Tuan orang alim, Tuan mengetahui hadis-hadis tentang doa.
ketika sakit. Da'watul marid hina yabra'. Doa orang sakit saat dia sembuh sakit dia dikabulkan. Doa orang sakit tu dikabulkan. Sunat kita pergi ziarah orang sakit. Dan minta doa pada dia. Doa tu dikabulkan. Saya pergi Groningen, utara Holland. Ketika saya pergi sana dulu, sebulan di Jerman, sebulan di Holland. Di Holland saya pergi dekat Groningen. Groningen ada satu masjid. Satu kawan Sudan ajak saya, dia kata jom kita pergi ziarah imam. Saya pergi ziarah dengan dia, imam masuk hospital sana. Salji kiri kanan tebal. Sampai masuk bilik dia, saya masuk bilik dia, saya peluk dia. Dia peluk saya, dia cium dahi saya. Waktu tu saya agak muda sikit lah. Dia cium dahi saya. Saya cerita dengan dia, dia bertanya daripada mana, saya kata daripada Malaysia. Dia tanya ehwal Malaysia, cerita begini. Kemudian saya minta dia doa. Ziarah orang sakit ni tak boleh lama-lama. Saya kata doa ni ya Syekh, tolong doa untuk saya. Dia angkat tangan doa, lama dia doa. Saya amin, dengan kawan Sudan saya pun amin. Doa lama. Tuan-tuan, doa orang sakit dikabulkan. Bila Hasan Basri bagi tahu, dia kata, baik, aku akan doa. Dia pun angkat tangan, memuji-muji Allah dan selawat pada Nabi. Kemudian dia doa. Habis doa, dia kata, pasti doa kita dikabulkan. Hasan Basri kata, macam mana Tuhan boleh pasti doa kita dikabulkan? Dia kata kepada Hasan Basri, mengapa kamu tidak yakin? Allah kata, ud'uni istajib lakum. Doa pada aku akan kabul. Wa iza sa'alaka anni fa inni qarib. Bila hamba aku tanya tentang kedudukan aku, katalah aku dekat dengan kamu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza ma da'ani. Aku kabulkan setiap doa bagi mereka yang berdoa. Maknanya dengan doa kita dekat dengan Allah. Dengan doa kita dekat dengan Allah. Kekurangan doa kita jauh daripada Allah. Itu ukuran yang dibuat oleh ulama. Nak tahu iman kita lemah atau tidak lemah bila kita malas berdoa pada Allah SWT. Maka dia kata pada Hasan Basri, kamu tak yakin ke Allah berfirman, bukan orang lain berfirman, Allah berfirman, ud'uni istajib lakum, minta padaku, aku kabulkan. Maka kata Allah SWT kepada Musa, bila masa saja kamu berdoa, pasti aku akan kabulkan. Famata da'awtani astajib. Fa'awadahu miraran. Musa minta lagi berkali-kali. Waktu yang paling mustajab. Berkali-kali. Faqala lahu rabbuhu. Maka berfirman Tuhannya kepadanya. Allah bagi tahu pada Musa. Ud'uni fi kabidil layl. Doalah kepada aku di saat tengah malam. Doalah padaku saat tengah malam. Nabi Yaqub bangun tengah malam. Saufa astaghfir lakum rabbi innahu wal ghafur rahim. Bila anak-anak dia kata, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatin. Wahai ayah, tolonglah doa pada Allah, kami ni banyak dosa. Yaqub kata apa? Nabi Yaqub kata, saufa astaghfir lakum rabbi innahu wal ghafur. Bila di waktu malam Jumaat, Nabi Yaqub angkat tangan doa keampunan untuk anak-anak dia. Nuh angkat tangan berdoa untuk kehancuran umat dia yang anaknya dia tak nak ikut. Musa pun angkat tangan di waktu tengah malam, angkat tangan, diaminkan oleh Harun. Bila kabul, Musa angkat tangan doa untuk Fir'aun tu. Bila Allah telah kabul? Selepas 40 tahun. Doa pada Allah bila Allah telah kabulkan? Selepas 40 tahun. Jadi kalau doa kita tak kabul, tuan-tuan jangan act lah. Jangan rasa frust. Allah, Musa dan Nuh, Allah kabul 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian. Saya dah sembahyang hajat, doa, duk macam ni tak habis-habis. Jangan keluhan, jangan. Kadang-kadang Allah convert doa kita, lari, pelihara kita daripada musibah. Saya bawa kereta baru ni, 2 bulan lepas balik Kedah. Satu simak, saya tak nampak apa langsung, tak nampak saja lah. Kereta pum, terkejut. Saya dah tak kontrol sebab kita tak perasan langsung. Kereta tu laju. Apa saya kata? Ya Allah, Allah pelihara aku dengan doa aku yang mungkin Allah tak kabul. Sahabat saya bawa kereta 4 orang daripada Kedah datang ke KL. Dalam kereta tu yang depan pak cik tu duduk zikir, orang tua.
Hak belakang ada budak muda, dia hafiz Quran, dia baca Quran. Hak seorang pun duk zikir. Dia kata, kami semua terlelap. Saya tak tahu, terlelap semua tak tahu. Keletihan. Dan bila jaga kereta berhenti betul-betul dekat atas rumput, tapi jalan elok, jaga-jaga. Macam mana kereta ada sini? Semua terkejut. Allah pelihara daripada musibah bila mana doa kita tidak dikabulkan. Dan di hari akhirat Allah telah kumpul kita di kalangan manusia. Allah bentangkan 99 sijilatin, 99 buku catatan amalan. Kulli sijilatin madal basaru, satu buku catatan sejauh mata memandang. Allah Ta'ala kata kepada kita ketika itu, kamu tak tengokkah kepada hamba dia yang ni? Kamu tengok, kamu rasa kamu dianiaya? Dia kata, tidak. Aku tidak dianiaya. Adakah malaikat-malaikat pencatat aku buat zalim kepada kamu? Dia kata, tidak wahai Allah. Amalan dia sikit. Catatannya banyak, amalan diterima sikit. Tapi Allah datangkan amalan-amalan lain. Dia kata, ini amalan aku tak pernah buat. Aku tak pernah buat. Allah telah kata, doa yang kamu doa, aku tukar kepada pahala. Dia kata, kalau aku tahu satu doa pun jangan kabul aku di dunia, aku tukar di hari akhirat. Kerana kepulan akhirat lebih aku kendaki ketika itu. Kita ni sebenarnya kepulan akhirat yang kita kendak. Dijadikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Jadi pilih masa. Jadi untuk negara kita ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan doa hancur siapa-siapa, jangan angkat. Ya Allah, pelihara negara kami. Bagi hidayat kepada pemimpin kami. Datangkanlah orang yang baik untuk kami. Dan jauhlah negara kami daripada golongan munafik dan kafir. Doa macam tu. Bukan suruh hancur orang lain. Bukan. Kita bukan doa hancur orang lain. Doa supaya Allah telah pelihara. Dan hilangkanlah kemelut ni. Kita duduk semayang SOP yang macam ni. Ini bukan cara kita. Allah akan kabulkan insyaAllah. Wallahu alam. Baik. Ini baru waci ya. Baru Mazi. Bab baru. Itu hari kita berhenti 9 bulan 9. Bab mujafi al-imam. Al-imam yang yanhadu fil rak'ataini nasiyan. Bab yang telah datang ia pernah menyatakan imam bangun pada 2 rakaat kemudian daripada sempurna dengan lupa. Dah sempurna dah. Maknanya bukan duduk sepada rakaat lagi, terus berdiri. Imam terlupa. Tuan-tuan jangan marah imam. Sebab imam terlupa, Nabi pun terlupa. Tapi Nabi bukan terlupa macam kita terlupa. Telah terlupa, dia terlupa pendidikan, dah cepat ingat. Kita ni lupa sampai seminggu baru ingat. Allah, lupa. Lebih-lebih lagi lupa orang hutang kita. Kita hutang orang, lupa manjang. Terlupa. Kawan kata, hutang 2,500 bilang, Allah terlupa. Memang lah. Tu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan imam bangun pada 2 rakaat kemudian dia bersempurna dengan lupa. Ketahuilah kiranya saudaraku, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dapatlah kita hukum orang yang tertinggal tahiyat pertama. Orang yang tertinggal tahiyat pertama dengan lupa dan bagaimana imam dan makmum memperbuatkannya. Ini kita akan hadapi tuan-tuan. Bab ini walaupun berkali-kali tetap dia jadi orang akan tanya. Saya baca ni tuan-tuan 20 tahun ni bab ni. 20 tahun ni. 20 tahun lah. Start 99 sampai sekarang. Banyak tempat saya baca. Yalah berlainan lah. Jilid 2, jilid 1, jilid 3, jilid 9, jilid 15. Dia banyak. Tapi ni salah satu jilid yang saya baca. Tetap orang akan tanya. Tetap orang akan tanya. Sebab benda tu jadi permasalahan kita dalam kehidupan. Kita beribadat pada Allah SWT. Ada orang tak tanya? Ada. Orang macam mana? Orang yang tak main sembahyang tak tanya. Mana dia nak tanya? Tak kenal mengenal dengan dia. Ketahuilah kiranya saudaraku dengan hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dapatlah kita hukum orang yang tertinggal tahiyat pertama dengan lupa dan bagaimana imam dan makmum membuatnya. Beberapa hukum lain lagi dengarlah hadis begini. Zaid Zaid bin Alaqah qal salla bina Mughirah ibn Syu'bah falamma salla rak'ataini qama wa lam yajlis fasabbiha bihi man khalfah. Diriwayatkan daripada Zaid bin Alaqah radhiyallahu an begini. Diriwayatkan dari Zaid bin Alaqah katanya telah
telah sembahyang dengan kami menjadi imam oleh seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Mughirah bin Syu'bah hingga sampai 2 rakaat. Sahabat Nabi nama dia Mughirah bin Syu'bah. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni mereka bukan selalu duduk di Madinah. Nabi akan hantar mereka pergi ke penjuru-penjuru daerah. Dan ketika mereka sampai sana, kerana mereka sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mereka jadi imam. Dipilih jadi imam kerana hukum hakam mereka lebih mahir. Maka ketika ni Zain Al-Laqah kata yang jadi imam kali ni adalah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah di antara sahabat awal, sahabat Mekah. Dan dia mempunyai satu orang hamba. Ketika Parsi jatuh ke tangan orang Islam, maka sahabat-sahabat telah agihkan tawanan-tawanan perang menjadi hamba. Mughirah bin Syu'bah ada satu orang hamba dia daripada orang Parsi, orang Iran. Nama dia Abu Lu'luh Al-Majusi lah. Abu Lu'luh. Dan Abu Lu'luh ini dia pandai buat binaan. Sayyidina Umar buat satu fatwa. Sesiapa yang ada di Madinah yang tidak beriman hendaklah keluar daripada sempadan bumi Madinah, tanah haram. Dia nama Madinah tanah haram. Mughirah Syu'bah kata, aku minta tangguh beberapa hari untuk nak selesaikan. Namun waktu tu dia buat 2 pisau yang mempunyai 2 mata. Dan ketika Umar menjadi imam, dia rodok. Dan bersama dengan Sayyidina Umar, ada beberapa orang lain yang kena tikam sekali. Dan hamba tu adalah hamba hak milik Mughirah bin Syu'bah ni. Mughirah bin Syu'bah ni. Falamma shalla rak'ataini faqama lam yajlis, maka tak kala sembahyang Mughirah dengan menjadi imam bagi kami akan 2 rakaat pertama, sudahlah bangun ia dan tiada ia duduk membaca tahiyat pertama dengan sebab lupanya. Siapa yang khusyuk? Nabi khusyuk. Sahabat Nabi khusyuk kerana hadis itu sampai kepada telinga mereka dulu sebelum sampai kepada orang lain. Firman Allah SWT turun sampai kepada Nabi, Nabi sampai kepada mereka. Mereka orang yang kedua selepas Nabi. Bila wahyu itu datang daripada Jibril, maknanya mereka dekat, mereka memahami sungguh kerana ayat-ayat dan hadis itu asbab nuzul ayat kehidupan mereka, asbab wurud hadis kehidupan mereka. Jadi mereka lebih memahami. Tiada duduk membaca tahiyat pertama dengan sebab lupanya. Maka membaca tahiyat pertama itu apabila dilihat, lupanya akan membaca tahiyat pertama kerana dia lupa membaca tahiyat itu. Apabila dilihat oleh makmum di belakangnya, orang makmum belakang pun dengan akan dia, maka mereka itu pun mengucap tasbih baginya. Mereka mengucap tasbih lah, subhanallah. Dia terlupa. Kata Zaid bin Al-Laqah lagi, kata Zaid bin Al-Laqah, fasabbiha bihi man khalfah, maka mengucap tasbih, yakni berkata subhanallah dengan dia oleh mereka yang di belakang. Jadi bila makmum silap, subhanallah. Dia macam tu. Orang perempuan macam tu, tepuk tapak tangan. Kalau orang lelaki ada belakang, orang perempuan belakang, orang perempuan tak payah tepuk lelaki saja. Tak ada kena mengenal lah dengan dia orang. Macam tu. Jadi kalau imam terlupa baca Fatihah, bukan subhanallah. Imam terlupa baca Fatihah. Bangun rakaat kedua, dia bangun-bangun. Dia pun duk teringat orang rumah pesantren Yam, depan Isya ni. Dia bangun rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Subhanallah. Bukan begitu. Bila imam terlupa baca Fatihah, bukan tegur dia subhanallah. Dia pun heran, apa hal subhanallah ni? Ara'aital ladzi, subhanallah. Dia tukar ayat ni. Qul ya ayyuhal, subhanallah, bukan. Baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Fatihah aku lupa baca. Ni banyak kes berlaku. Dia orang ingat semua bukan? Tak. Kalau imam terlupa baca Fatihah, baca di belakang itu Fatihah. Itu cara dia. Masalah menjagakan imam, maknanya mengingatkan imam dengan tasbih bagi lelaki. Ya saudaraku, pada hadis dalam masalah itu, dapatlah hukum menjagakan atau mengingatkan imam daripada suatu yang tersalah atau sebagainya, bahawa mengucap tasbih makmum yang laki-laki. Maka berkata makmum itu subhanallah
Demikianlah juga datang hadis yang mengatakan suruh Nabi dengan yang demikian itu. Ada hadis dia. Nabi suruh ingatkan imam yang lupa ni dengan tasbih subhanallah. Masalah tepuk belakang tangan menjagakan imam, mengingatkan imam bagi perempuan. Bagi perempuan tepuk belakang tangan. Ya saudaraku, bagi segala perempuan itu boleh ia menjagakan imam yang tersilap ia daripada suatu dan sebagainya. Kita jadi imam, lockdown. Lockdown tu semua pakat belajar jadi imam. Bila kita tersilap, orang rumah tak boleh kata abang silap, tak boleh. Kena ajak dia orang. Kalau kita berimam, kita jadi imam, mereka jadi makmum kita, dia orang kalau silap dia tepuk. Maka penjagaan mereka itu dengan tepuk tangan, kata Anas, tangan kanan atas belakang tangan kiri, tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Dan jangan tepuk tangan atas tapak tangan. Tepuk tangan, jangan tepuk tangan atas tapak tangan macam ni. Rupa bermain-main, maka jika memperbuat ia akan demikian itu atas jalan bermain-main, nescaya batallah sembahyang kerana menafikan sembahyang. Tak boleh. Jadi kita tak boleh tepuk macam tu. Jadi tepuk dia macam tu. Kalau tepuk macam ni, macam orang main-main tepuk. Tu tepuk tu macam main-main. Tak boleh. Intaha Nawawi rahimahullah ta'ala. Selesai. Itu penerangan daripada Imam Nawawi. Masalah makmum bangun menurut imam meninggalkan tahiyat pertama dan hadis. Ini ada kes tuan-tuan. Ada baru ni dia orang rujuk dengan saya. Tapi bukan. Dia kata ada orang cakap begini, ada ustaz cakap begini, ada ustaz cakap begini, ada ustaz cakap begini. Dia banyak tuan-tuan. Kita kena betul-betul bagi tahu. Kena bagi tahu betul-betul. Tidak orang beramal dengan kesilapan kita. Saya dengar, tidaklah menafikan. Mungkin ya kadang-kadang ada kebolehan kita dari sudut yang ni pandai, dari sudut yang lain kita lemah. Begitulah keadaan. Siapa-siapa pun begitu. Makmum bangun menurut imam meninggalkan tahiyat yang pertama. Dan hadisnya, kata Abu Isa telah berkata, Zaid bin Alaqah, apakah sudah tetap Mughirah bin Syu'bah berdiri dan tertinggal tahiyat pertama? Fa'asyara ilaihi an qumu, maka mengisyaratkan Mughirah bin Syu'bah kepada orang di belakangnya bahawa bangun mereka itu. Dia bagi isyarat kepada orang belakang, bangun. Sekarang kita tak boleh bagi isyarat. Kerana ketika itu zaman awal, mereka tak tahu. Jadi dia kena boleh bagi isyarat untuk bangun. Sekarang ni kalau kita bagi isyarat pun boleh. Tapi kita dah noted dah faham dah. Bila jadi Mughirah bin Syu'bah bagi isyarat suruh dia orang bangun. Bila imam dah lepas pada hak rokok, maka makmum tak boleh duduk di bawah. Dia kena bangun ikut imam. Maka sekalian orang pun bangun semuanya menurut berdiri semuanya kerana meninggalkan, kerana manakala sudah imam tidak boleh duduk membaca tahiyat pertama oleh sempurna berdiri. Imam bila berdiri tak boleh turun. Untuk tahiyat pertama tak boleh turun. Tapi kalau rakaat keempat naik rakaat kelima boleh turun. Itu pun banyak yang confuse. Banyak confuse. Baru ni ada satu kes yang rujuk dengan saya. Imam bangun rakaat, dia akan jadi 3 golongan. Satu golongan yang dia memang lupa sama-sama dengan imam. Dan dia pun bangun rakaat yang kelima. Orang ni jenis semayang pejam mata, dia tak nampak kiri kanan ni. Imam bangun, dia pun bangun, dia terlupa bangun sama. Orang yang kedua, dia tahu imam silap. Tapi dia duduk di bawah, tak naik. Rakaat yang kelima. Orang yang ketiga, dia tahu imam salah, dia bangun. Yang salah yang ni, yang tahu imam salah, dia bangun. Dia batal sembahyang. Yang sama-sama imam silap berdiri, bila ditegur subhanallah rakaat kelima ni, rakaat kelima, maka imam turun dan dia yang sama-sama lupa dengan imam kena turun. Orang yang turun tadi kena duduk tunggu imam turun. Katalah dia sudah tegur, imam terus. Mungkin imam tak dengar kerana kipas kuat dan sebagainya. Dia kena tunggu seketika. Tidak boleh mufarakah terus. Dia kena duduk seketika, sekadar beberapa saat. Tak boleh imam bangun untuk mufarakah. Tak. Tunggu saat. Mungkin imam akan turun. Bila habis
Kadar itu, habis kadar itu, kadar ni bila tuan-tuan? Kadar dia kadar ketika Nabi lupa pergi ke Tunggul, tempat Nabi khutbah. Ditegur oleh satu orang lelaki nama Zul Yadain. Maka bila Nabi bangun pergi, satu orang lelaki, orang lain semua tak berani tegur sebab ingatkan perkara baru. Mungkin semayang jadi kasar. Mereka tak tahu. Mungkin hukum Sayyidina Umar, Abu Bakar semua tak tegur. Tapi satu lelaki nama dia Zul Yadain, yang mempunyai 2 tangan. Zul Yadain ni tangan dia lebih panjang daripada Yadain. Zul Yadain, orang punya 2 tangan. Kita pun 2 tangan. Tapi gelaran tu diberi kerana dia punya tangan tu agak panjang. Dia tegur Nabi, dia kata, ya Rasulullah, apakah kita semayang kasar? Nabi kata, betul. Adakah kita semayang asar? Dia kata, ya. Kita dah buat 2 rakaat semayang zuhur atau asar. Semayang zuhur atau asar. Di riwayat lagi sebut zuhur atau asar. Nabi terus datang balik dan sambung semayang. Lupa berdiri, kadarnya duduk saat. Jangan terus mufarakah. Sekitar 8 saat, 9 saat. Begitu dah. Bila Nabi pergi, cakap 2-3 patah balik. Kadarnya lebih kurang tu. Jadi ulama-ulama fiqh kita Syafi'i kata, duduk saat. Kalau dia terus ketika itu, kita kena mufarakah dan habiskan semayang. Kita semayang, kita sah. Dan imam lepas semayang, kita bagi tahu dia, memadai bagi dia sujud sahwi sahaja. Tapi bagi orang yang ingat dan tahu, batal semayang mereka. Mereka kena ulang balik semayang. Begitu. Kalau dia dah yang start motor balik, dia tak peduli ya. Assalamualaikum pada jadi dalam datang dia duduk penjuru sana apa jadi dia tak tahu, dia duduk, dia habis semayang balik. Orang macam ni kalau lepas asar, kalau zuhur lepas asar diberitahu pada dia hukum begini-begini, kalau dia silap maka dia kena qada balik semayang dia. Kalau dalam waktu maka kena buat balik solat itu, ulang balik. Telah berkata Zaid Alqa, apakah sudah tetap Mughirah bin Syu'bah berdiri dan tertinggal tahiyat pertama. Fa asyara ilaihim an qum. Mughirah bin Syu'bah kepada orang lain di belakangnya bahawa bangun mereka itu. Maka sekali orang bangun semuanya menurut berdiri semuanya, kerana manakala sudah imam tidak boleh. Sudah imam berdiri maka tidak boleh duduk membaca tahiyat pertama. Siapa baca tahiyat pertama juga, imam dah lupa, dia baca juga, batal sembahyangnya. Sesiapa yang baca tahiyat pertama bila imam berdiri, lupa kena baca tahiyat, batal sembahyang mereka. Ingat tu, batal. Kita kena bangun berdiri bersama dengan imam. Baca tu batal. Oleh sempurna berdirinya bila imam dah telah berdiri sempurna bagi rakaat yang ketiga, maka makmum pun pasti turut kelakuan imam pada meninggalkan itu. Meninggalkan tahiyat pertama tu, makmum kena berdiri. Jangan duk cucet-cucet apa semua ni, imam apa ni, tahiyat awal tak buat sunat ab'ath sahaja. Tak ada masalah, sunat ab'ath sahaja. Ganti dengan sujud sawi je, tak ada masalah. Apabila telah meninggal imam tu, kerana ia setengah daripada sunat ab'ath. Sunat ab'ath, hanya sunat ab'ath saja, dan bukannya bagi semayang, bukan rukun. Dia bukan rukun semayang. Kemudian digantikan sawi serta sawi. Tidak ada. Tak boleh, tak payah duduk kat belakang merungut apa tu imam, sampai duduk kat parking motor pun duk cerita tu imam tak betul. Itu perkara tu biasa. Semayang kita sempurna, sah. Sempurna, sah. Elok. Tidak ada masalah. Ini kerana dia tertinggal sunat ab'ath. Kalau tertinggal rukun ni jadi masalah. Kalau tertinggal rukun jadi masalah. Ada benda yang tertinggal rukun memang. Kalau mazhab Hanafi, dia orang bubar semayang lain. Mazhab kita ada kaedah dia. Umpama contoh, imam sujud sekali saja pada rakaat yang pertama. Patutnya sujud 2 kali. Imam sujud sekali terus bangun. Kita nak buat macam mana? Kita pun bangun, Allahu Akbar, sujud. Kemudian imam pun Allahu Akbar. Kita pun tak nampak, tak masing-masing tak sempat nak teguk. Sebab kita tengah sujud. Bangun-bangun, tengok imam duduk atas. Imam tak sujud yang kedua. Macam mana kita nak buat? Yang tu lagi susah. Cara dia bagaimana? Kita kena duduk kat situ dan kena sujud tunggu imam. Kalau kita duduk tunggu imam dalam keadaan antara 2 sujud, itu bukan tempat tunggu kerana itu rukun pendek. Tak boleh tunggu lama ketika duduk dalam rukun pendek. Batal sembahyang. Jadi macam mana? Kena sujud. Sujud yang kedua tu. Tunggu kat situ. Imam bangun berdiri. Imam tak tahu. Katalah tak ada orang tegak. Bila imam
berdiri dan imam rukuk, baca Fatihah, surah, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud yang kedua dia bangun, berdiri, dia bangun sujud yang kedua tu baru kita boleh bangun. Dan imam akan bangun duduk tahiyat awal. Sebab imam sangka itu rakaat kedua, sebenarnya dia hanya rakaat yang pertama. Tuan-tuan yang ni lagi pening. Sebab rakaat yang pertama tu tidak sempurna. Sebab dia taruh rukuk sujud sekali je. Yang ni yang jadi pening. Jadi macam mana nak buat? Dia kena bangun berdiri, tunggu ketika berdiri. Tak boleh tunggu situ, tak boleh duduk tahiyat awal. Sebab itu bukan tempat tahiyat. Kerana imam menyangka rakaat kedua. Sepatutnya ia adalah rakaat pertama, kerana rakaat pertama tak selesai. Dan kita pun rakaat pertama tak boleh. Yang ni lagi pening. Nanti kita cerita kemudian. Itu lagi pening. Biasanya kalau jadi macam tu, kita sembahyang lain lah. Dia jadi macam tu. Kerana ia sunat daripada sunat abad dan bukannya rukun bagi sembahyang. Kemudian diganti akan dia dengan sujud sahwi serta imam. Masalah sujud sahwi kemudian daripada salam dan hadisnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi telah berkata Zaid bin Alaqah falamma faragha min salatihi sallama wa sajada sajadatain sahwi wa sallam. Dan berkata Mughirah, begini aku lihat. Baik. Falamma faragha. Artinya maka tak kala selesai Mughirah bin Syu'bah itu daripada sembahyangnya, lalu memberi salam ia. Dan setelah sudah daripada memberi salam, tunduklah ia sujud dua sujud sahwi dan memberi salam pula ia kerana dua sujud itu seperti setengah daripada perbuatan sembahyang. Waqala dan berkata, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Mughirah, beginilah aku lihat yang telah diperbuatkan oleh Nabi SAW. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan sungguhnya diriwayatkan ini hadis daripada ketiadaan satu wajah daripada Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi SAW. Ramai yang riwayat hadis ini kuat. Baik. Mughirah bin Syu'bah selepas bagi salam sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ada dua kaedah. Satu di dalam sembahyang, satu di luar sembahyang. Bagi mazhab Hanafi di luar sembahyang. Siapa-siapa yang pernah sembahyang di belakang mazhab Hanafi, mereka buat di luar sembahyang. Maknanya dia tahiyat habis semua, habis baca tahiyat, tahiyat dia pun lain dari tahiyat kita, sikit beza sebab riwayat tahiyat ni banyak. Riwayat tentang tahiyat ni banyak, berbelas. Kita yang kita baca tahiyat tu tahiyat kita lah. Tapi mazhab Hanafi lain. At-tahiyatu wassalatu wattayyibatu lillah, dia lain bunyi dia. Habis dia orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia sujud sahwi. Allah sujud salam kedua tak, terus takbir sujud sahwi. Allahu akbar macam kita. Tapi kita di dalam sembahyang. Kita tidak ada masalah. Apa saja berlaku yang memerlukan sujud sahwi dalam sembahyang. Mazhab Hanafi di luar sembahyang. Tapi bagi mazhab yang lain seperti mazhab Ahmad bin Hanbal, mereka tengok bagaimana kedudukan, tertambah rukun atau terkurang rukun. Dia ada kaedah. Jadi mazhab kita senang. Tapi yang kes ini diambil oleh mazhab Hanafi, dibuat di luar sembahyang. Sujud sahwi dibuat di luar sembahyang. Bermula sujud sahwi dan khilaf ulama padanya, kata Abu Isa Tirmizi, dan bermula amal atas hadis dalam masalah itulah di sisi ahli ilmu atas bahwasanya seorang laki-laki apabila bangun ia daripada dua rakaat pertama dengan terupa, nescaya menyelesaikan ia pada sembahyang dan sujud ia akan dua sujud sahwi. Setengah daripada mereka itu mereka yang telah memikirkan dahulu daripada salam. Dulu daripada salam, macam kita mazhab kita. Sebelum salam kita sujud sahwi. Dan setengah daripada mereka itu yang memikirkan kemudian daripada salam. Kata Abu Isa, dan bermula mereka yang memikirkan sujud sahwi dahulu daripada salam itu, maka hadis lebih asah. Kata Imam Syafi'i, kata Abu Isa Tirmizi, Imam Tirmizi kata hadis tentang sujud sahwi ini sebelum salam lebih asah, lebih kuat daripada hadis yang lain. Jadi mazhab kita buat sebelum sembahyang. Wallahu alam. Okey, habis bab ni, kita sambung nanti akan datang bab lain.